inspirasi, inforia, Islami, semuanya diikim. Abu Laith Al-Samarqandi meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun min kunuzil bir, kitmanus sadaqah, wa kitmanul waja', wa kitmanul musibah." Maksudnya, 3 perkara termasuk dalam khazanah ketaatan. Pertama, menyembunyikan sedekah. Kedua, menyembunyikan penyakit. Dan ketiga, menyembunyikan bala musibah. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك يا الله engkau mengetahui hati-hati ini telah berkumpul kerana kasihkan-Mu, bertemu dan patuh padamu, bersatu memikul dakwa-Mu. Hati-hati ini telah berjanji setia, mendaulat dan menyokong syariat-Mu, maka eratkanlah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan hati ini, tunjukkan ia jalan yang sebenar. Limpahkan dengan cahaya Rabbani-Mu yang tak pernah padam, dan lapangkan dengan iman. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Bermula 15 September ini, nanti
buktikan isyarat memanggil dan jadi pemanggil terpantas dalam kuis inspirasi setiap Isnin hingga Jumaat di Radio IKIM. Menangi sebahagian wang tunai atau wang terkumpul sebanyak RM6,000 dengan hanya menjawab soalan pengetahuan awam yang mudah. RM100 akan menjadi milik anda bagi setiap jawapan yang betul. Jika tiada pemenang, wang tersebut akan digandakan dalam segmen seterusnya. Dengarkan isyarat memanggil dalam segmen Warna Pagi IKIM dan Destinasi IKIM dan menangi wang tunai hari ini. Maklumat lanjut, terma dan syarat layari laman web www.ikim.my. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10 hingga 1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus semangat cinta Rasul di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kejap je kan rasa macam baru masuk hari Isnin, tiba-tiba dah hari Jumaat hari ni, masya-Allah. Tapi apa pun, moga-moga apa jua yang kita lalui, masa-masa yang berlalu, saat dan minit yang kita telah tempuhi, Allah kurniakan keberkatan di dalamnya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ni Jumaat, jom kita satu memperbanyakkan selawat kata bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca surah Kahfi, paling kurang pun minimum ayat 10 ayat pertama, ayat yang awal dan juga 10 ayat yang terakhir. Moga-moga Allah kurniakan kita cahaya dari Jumaat ini membawa ke Jumaat yang akan datang. Kalau tak sempat juga kan pukul 12 nanti dengarkan perkongsian siaran bacaan surah Al-Kahfi ayat 1 hingga akhir, ayat 110 ayat bakal kita siarkan menerusi perkongsian Aspirasi 10.1 edisi Jumaat pada pukul 12 tengah hari nanti selepas berita IKIM jam 12 tengah hari. Dan saat ini bercakap tentang surah Al-Kahfi, kita nak meneruskan lagi perkongsian kita menerusi rancangan tadabbur. Kita nak mentadabbur surah Al-Kahfi ayat 36 hingga 39 hari ini bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman. Kita nak belajar bagaimana sebenarnya Allah nak mendidik kita menerusi kisah dalam Al-Quranul Karim, insya-Allah. Jadi anda boleh ikuti perkongsiannya nanti di FB IKIM FM dan juga YouTube channel IKIM juga. Kita kongsikan perkongsian tersebut dan juga untuk sahabat-sahabat pendengar teruskan kesetiaan bersama kami. Saat ini kita ada satu amal menerusi awal kalam, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Awal kalami أهدي السلام على محمد خير الأنام salam sejahtera atas Muhammad, rahmat sejagat Allah dan malaikat turut berselawat ke atas baginda kasih semesta. Khairul ibad al-Mustafa كنز الرشاد شفيعنا يوم المعاد لتبلغوا نيل المراد. أول كلامي أهدي سلامي على محمد Selawatlah buktikan cinta pada baginda pahlawan cinta. Satu selawat 10 darajat
susur sunnahnya, jalan cahaya. Sallu ala khairil ibad al-Mustafa kanzul rasyad syafi'una yawm al-ma'ad litablugu laylal أول كلامي awal kalam أهدي سلامي عليه على محمد ala Muhammad خير الأنام أهدي صلاتي أهدي صلاتي جزيل شكري عليه على حبيبي على حبيب أحمد محمد رسولي أهدي صلاتي جزيل شكري على حبيبي محمد رسولي. Bermula 15 September ini, nantikan isyarat memanggil dan jadi pemanggil terpantas dalam kuis inspirasi setiap Isnin hingga Jumaat di Radio IKIM. Menangi sebahagian wang tunai atau wang terkumpul sebanyak RM6,000 dengan hanya menjawab soalan pengetahuan am yang mudah. RM100 akan menjadi milik anda bagi setiap jawapan yang betul. Jika tiada pemenang, wang tersebut akan digandakan dalam segmen seterusnya. Dengarkan isyarat memanggil dalam segmen Warna Pagi IKIM dan Destinasi IKIM dan menangi wang tunai hari ini. Maklumat lanjut, terma dan syarat layari laman web www.ikim.my. Masjid Kampung Hulu Melaka. Masjid Kampung Hulu merupakan sebuah masjid yang terletak di tengah-tengah Bandar Melaka dalam daerah Melaka Tengah, Melaka. Dibina pada tahun 1728 dan merupakan masjid yang paling tua di Malaysia. Masjid Kampung Hulu terletak di persimpangan Jalan Masjid Hulu dan Jalan Masjid di Melaka. Di sekeliling masjid tersebut dipenuhi kedai-kedai yang diusahakan oleh peniaga Cina. Masjid ini dibina oleh penduduk tempatan dengan pembiayaan Belanda semasa penjajahan Melaka oleh Syarikat Hindia Timur Belanda. Masjid ini dibina adalah kesan daripada perubahan dasar oleh pemerintah Belanda yang mengutarakan dasar kepelbagaian pegangan agama. Seni bina Masjid Kampung Hulu ini unik dengan gabungan seni bina Sumatera, Cina, Melayu Melaka dan reka bentuk Hindu. Reka bentuknya mirip seperti masjid dari tanah Jawa. Hiasan dalaman dengan pengaruh Cina menghiasi masjid ini. Bahan-bahan seperti jubin seramik dan jubin lantai daripada kerajaan Cina dinasti Qing juga digunakan. Masjid ini adalah antara 777 bangunan bersejarah yang mendapat pengiktirafan antarabangsa. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terus semarak cinta Rasul di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Tadabbur. Untuk bersama dengan kita sama-sama nak mentadabbur surah Al-Kahfi. InsyaAllah sambungan dari minggu ke minggu dah sampai ke ayat yang ke-37 hingga 39 insyaAllah untuk tadabbur kita hari ini. Tak lain tak bukan kita akan bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Nur Hayati. Masya-Allah, Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak Kak Ustaz sebab sentiasa dalam sabun minggu tak pernah kata orang tak pernah gagal nak bersama dengan kami untuk berkongsi ilmu, Alhamdulillah. untuk kita memahami Al-Quran terutama sekali surah Al-Kahfi ni hari Jumaat sangat pentinglah untuk kita faham apa yang kita baca pada setiap hari Jumaat itu sendiri insya-Allah. Dan hari ini untuk tadabbur surah Al-Kahfi ayat 37 hingga 39. Mungkin awalan ni kita mulakan dengan mukadimah terlebih dahulu Ustaz, silakan.
Terima kasih Puan Nur Hayati Paradi, penerbit untuk segmen Tadabbur di IKIM FM. Terima kasih pada semua yang mendengar dengan setia, yang barangkali mencari ruang-ruang untuk memberi komitmen, belajar tentang kehebatan ayat-ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Kahfi. Kepada yang menonton di Facebook, Alhamdulillah, semoga makin banyak cahaya kita perolehi daripada surah 110 ayat ini, sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi SAW, bahawasanya barang siapa yang membaca suratul Kahfi, Allah akan menganugerahkan kepadanya cahaya daripada satu Jumaat ke Jumaat yang seterusnya. Dan di antara cahaya yang penting dalam hidup kita adalah cahaya berharta. Ya, bagaimana kita melihat harta, kebendaan, kemewahan, kekayaan yang Allah kurniakan kepada kita. Jadi kita masih lagi berada dalam cerita pemilik dua kebun dan sahabatnya. Dan kita berada pada kali ini siri yang ke-13 kod rasanya Puan Yati. Iaitulah pada ayat 37 hingga 39. Izinkan saya membacakan kepada anda ayat 37 ya, 38, 39 supaya semua mendapat gambaran lebih awal tentang babak kali ini nak sentuh tentang apa sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turab thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, adakah kamu kufur kepada Tuhan yang menciptakan kamu daripada tanah, kemudian daripada setitis air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang lelaki yang sempurna? Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada. Tetapi aku percaya bahawa dialah Allah Tuhanku dan aku tidak akan sekali-kali mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu apapun. Walaula idh dakhalta jannatak qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Dan mengapa ketika kamu memasuki kebun kamu, tidak kamu mengucapkan Masya Allah, la quwwata illa billah. Sesungguhnya atas kehendak Allah jua semua ini wujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Walaupun kamu menganggap harta dan keturunan kamu lebih sedikit daripada aku. Saudara-saudari, para pencinta Al-Quran, para penuntut ilmu, para tetamu Jumaat yang diberkati, sekurang-kurangnya ada 5 pelajaran kita nak ambil daripada dialog yang terjadi antara kawan ataupun sahabat kepada pemilik dua kebun ini. Tindak tanduk dan cara berfikir pemilik dua kebun agak bermasalah. Menurut sahabatnya ini yang miskin, tidak ada apa-apa kedudukan. Beliau tidak melihat kekayaan si pemilik dua kebun ini dengan hasad dengki. Tetapi beliau melihat tindakan kawannya ini sebagai bermasalah di sisi Allah. Lalu kita akan melihat sekurang-kurangnya 5 T ataupun 5 pelajaran daripada dialog ini. Pertama sekali, T yang pertama adalah terimalah teguran. Jangan sombong walau daripada sesiapa sahaja. Kerana surah Al-Kahfi ini kalau kita betul-betul bacakan Puan Yati, kita akan jadi orang yang terbuka kepada kritikan. Kalau kritikan itu ada kebaikan untuk agama kita. Ya, sebab kalau kita perhatikan keseluruhan cerita dalam surah Al-Kahfi memang bertemakan terimalah teguran. Walau dari sesiapa sahaja. Kita ambil contoh. Pemuda Al-Kahfi telah ditegur oleh sesama mereka. Iaitulah jangan duk bincang sangat berapa lama kita tidur. Jangan duk gairah sangat sampai kita rasa satu hari, oh tidak sebenarnya separuh hari, oh tidak sebenarnya 1/4 hari.
Ada waktu kita kena tegur kawan-kawan kita berhenti berdebat kerana masalah yang sebenarnya bukan berapa lama kita tidur kawan-kawan. Masalah sebenarnya kita lapar. Jom beli makanan dulu boleh tak? So kita tegur ya kepada kawan-kawan kita sendiri. Dan jelas dalam cerita pemilik dua kebun, cerita yang kedua ini pun ada cerita teguran. Ya, nanti kita akan perinci kepada anda. Kawan kepada pemilik dua kebun ini memang tegur direct. Tetapi bukan mulut leza, tegur dengan berhikmah. Dia memberanikan diri untuk menegur kawannya sebab kata Nabi SAW, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah ya saudara kamu yang zalim dan yang dizalimi. Lalu para sahabat tanya, apa maksud ya Rasulullah tolong saudara kamu yang zalim? Sepatutnya kita tolong orang yang dizalimi. Tetapi apa maksud tolong orang yang zalim? Ya, kerana si pemilik dua kebun adalah orang zalim. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalim li nafsihi. Iaitulah dengan memberi nasihat. Memberi nasihat. Awak jangan fikir macam tu. Awak jangan bertindak macam ni. Awak masuk ke kebun awak. Awak masuk pejabat awak. Jangan cakap macam tu. Tak elok saudara. Cakap yang lebih baik adalah macam ni. So, kita tegur. Kemudian cerita Nabi Musa, Nabi Khidir lagi confirm lah Nabi Musa kena tegur. Terang-terang kena tegur. Hang tak sabar. Hang tak sabar. Hang tak sabar. Memang berkali-kali ditegur dengan kamu tidak sabar wahai Musa. Dan Musa tak ada masalah pun untuk terima teguran. Dan akhir sekali cerita Zulkarnain yang menegur rakyat jelata. Dan cuba perhatikan ya, 4 cerita ni memang menunjukkan susah sebenarnya nak tegur. Nombor 1, cerita pemuda Al-Kahfi, susah nak tegur puak kita sendiri. Kumpulan kita sendiri, satu warna dengan kita. Ya, satu baya dengan kita. Satu futsal dengan kita. Satu kali susah nak tegur geng kita sendiri. Betul kan tuan-tuan? Betul, kawan baik susah nak tegur. Kawan baik. Takut kecil hati. Kita memang takut kecil hati. Lepas tu unfriend. Jadi puak kita sendiri ya, kita susah nak tegur ni nak pilihan raya umum ni kan. Jadi kadang-kadang kita susah nak tegur kumpulan kita sendiri kerana asabiyah. Tetapi pemuda Al-Kahfi berani menegur ahli dalam kumpulannya sendiri. Tegur Dakianus, kita tegur. Tetapi kalau kesalahan tu bukan daripada Dakianus, kesalahan tu daripada kita sendiri, puak-puak kita sendiri, kita kena berani tegur. Itu cara kita bantu kumpulan kita menjadi lebih baik. Dan bukan menyokong kumpulan kita kalau mereka melakukan kezaliman. Kemudian cerita pemilik dua kebun. Bukan mudah nak tegur orang kaya. Sebab kita duk bergantung dengan biasiswa dia, tajaan dia, sumbangan dia, infak dia. Tiba-tiba kita nak tegur dia. Kejap lagi, kita hilang talian hayat. Kejap lagi, kita hilang tempat kita berteduh. Tetapi kalau benda salah, minta maaf. Kena tegur walaupun kita bergantung hidup kepada dia. Tak, minta maaf, benda salah. Kena tegur walaupun dia lebih daripada kita. Dia mengatasi kita. Ya, kemudian cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir mengajar kita walaupun dia guru kita, walaupun dia seorang profesor, dia maha guru dalam kitab Taurat, dia orang paling lama dalam hal-hal ilmu, pelajaran agama, dia lebih lama mengaji daripada kita. Dia lebih mengenal asam garam kehidupan. Dia telah merasai asam garam tu lebih daripada kita. Tapi kalau salah, Tok Guru pun kena tegur, Nabi Musa pun kena tegur. Dan yang paling susah nak tegur bila follower kita suka kat kita pada benda yang salah. Kita kadang tak perasan sokongan yang diberikan oleh follower kita itu pada perkara yang salah. Bila dia cuba tegur, kita rasa macam ramai orang kata okey je. Kenapa kamu kata tak okey? Zulkarnain menegur follower. Zulkarnain menegur orang-orang di bawahnya. Saya bina tembok ni, awak jangan kagum sangat dengan saya. Saya tak boleh buat kalau Allah tak bagi rahmat. I'm nothing kalau Allah tak beri idea. Hada rahmatun min Rabbi. Jadi, subhanallah, konsep menerima teguran akan menjadikan umat Islam maju ke depan. Tidak jumud dan tidak berkembang. Okey, yang kedua kita nak belajar pada pagi Jumaat ini, tuan-tuan, puan-puan sekalian, ya, tengah hari ini. Tegur-tegur juga, Puan Yati, tapi teguran hendaklah berhikmah. Ini T nombor 2. Teguran mesti berhikmah. Okey, apa contoh berhikmah? Anda akan belajar 3 perkara dalam dialog sahabat
kepada pemilik dua kebun. Pertama, dia menegur secara informal, sambil makan-makan, sambil sembang-sembang supaya tak terasa sangat. Apa yang dia akan dapati, sahabat kepada pemilik dua kebun ini, dia tidak berceramah. Awak didapati bersalah kerana nombor satu, awak tak sebut subhanallah semasa masuk ke dalam kebun. Yang kedua, awak kata kiamat lambat lagi. Nombor tiga, ceramah kadang ada orang terkesan, tapi ada orang tak terkesan. Khutbah, ada orang terkesan, ada orang tidur je memanjang. Tetapi bila kita bersembang, kita sambil makan-makan contohnya, sambil minum-minum, minta maaf lah kalau saya tegur ni, sambil-sambil makan, sambil-sambil minta maaf lah saya tegur ni. Saya rasa ada baiknya awak pakai macam ni kot, lebih baik daripada pakai macam tadi tu. Sebab bila kita bersembang, dia tak terasa sangat. Sebab bila bersembang, dia macam, aku rasa engkau boleh ubah benda ni dan bukan masalah besar sangat lah kot, engkau boleh ubah lah benda ni. So kita tidak menjadikan dia tidak selesa dengan santai teguran. lagi Ustaz. Kita santai. Tapi sampai. Maksudnya, kita ni tidaklah jenis pendam, kira tunggu masa je nak meletup. Aku ni betul-betul nak ceramah kat engkau yang kau dah lama tak tutup aura, bla 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 bla. Kadang dia terasa sangat bila kita terlalu direct. Apa yang menarik? Wa huwa yuhawiruhu. Tuan-tuan bulatkan kalimah ini kerana ia dua kali muncul dalam cerita pemilik dua kebun. Wa huwa yuhawiruhu, daripada sahabat pemilik dua kebun, ayat 37, dan daripada pemilik dua kebun itu juga dia bersembang juga tapi mempengaruhi kawannya dengan cara yang buruk. Menasihat kawannya kepada keburukan dengan cara bersembang. So, sembang yang buruk dilawan dengan sembang yang baik. The point is mereka memang berkawan. So friendly speaking, orang kata frankly speaking, tetapi friendly speaking is better. Kita bercakap sebagai kawan, kita tak pendam mana pun. Kita cuma nak kata engkau boleh kau ubah benda ni. So kita pun sambung makan balik lah. So nampak sangat benda tu tidak big deal orang kata. Bukan isu besar sangat pun. Sebab kalau dia nampak kita dah lama tak puas hati, maknanya memang nampak nampak marah betul tu kan. Nampak marah betul tu kan. Nampak dah plan lama dah nak mengaibkan aku di public ni Tapi kita tidak buat macam tu. That's why mahalnya kalimah wa huwa yuhawiruhu ataupun hiwar, iaitulah bersembang. Strategi nombor 2 dalam hikmah ataupun teguran berhikmah adalah, subhanallah, menggunakan I statement. I statement ni macam ni, saya ni kalau masuk kebun, saya tak syirik pada Allah. Okey, nampak macam sombong lah, tapi sebenarnya bukan macam tu maksudnya. Saya kalau masuk ke kebun, insya-Allah saya akan mengesakan Allah, menyebut ini semua kebesaran Allah. Padahal dia nak tegur kawan dia, tetapi dia tidak menggunakan kaedah awak kalau masuk ke kebun, sembahlah Allah, jangan syirik pada Allah. Cuba tuan-tuan, puan-puan perhatikan ayat 37 dan 38. Di mana sahabat kepada pemilik dua kebun ini, dia tegur, tahu tak tuan-tuan, dia tegur, akafarta, awak ni kufur ke kepada pencipta awak daripada tanah, yang menjadikan awak daripada tempat yang hina, air mani yang hina, tanah yang dipijak-pijak, lepas tu Allah jadikan awak lelaki yang sempurna, dan awak sepatutnya jangan syirik pada Allah. Ini you statement. Daripada awak berakhir dengan awak. Ini tidak dalam uslub ataupun kaedah sahabat pemilik dua kebun lakukan. Yang dia lakukan, subhanallah, Allah rakamkan, awak kalau macam ni perangai, memang kufur pada Allah. Awak dalam bahaya. Tetapi alangkah baiknya kalau saya, apabila masuk ke kebun, saya tidak menjadikan cara saya pandang kebun itu seolah-olah kebun itu hasil daripada usaha saya. Jadi kita cuba mengelakkan daripada dia terlalu terasa sangat. Bahkan kita panggil menggunakan I statement ini menyebabkan ia kelihatan dia macam nak tegur saya, tapi bukan sindir. Bukan sindir. Dia juga kepimpinan menerusi teladan, kita yang buat benda tu dulu. Saya bagi contoh mudah tuan-tuan, masa main bola futsal hari tu dengan kawan-kawan,
anak saya 2 orang ada sama-sama puan yatim. Dan anak saya 2 orang ni kecil-kecil lagi ni, kalau main futsal kat rumah, main bola biasa kat rumah tu memang sangat mudah kecewa kalau salah seorang kalah. So saya tunjukkan depan diorang macam mana saya gagal penalti, tetapi saya sengaja datang kat diorang, saya cakap, Abi memang marah, tapi Abi akan tahan marah, Abi takkan putus asa, Abi akan lawan lagi dalam futsal sekejap lagi. Sebenarnya saya nak tegur siapa? Saya nak tegur anak-anak saya supaya jangan marah-marah, jangan putus asa bila kamu kalah dalam futsal kat rumah tu. Tetapi saya menggunakan I statement, saya menggunakan saya. So anak-anak tu tak adalah terasa sangat ayah ni macam nak kata kita. Tak, saya bukan kata kamu anak-anak. Nak katanya ini adalah perkara yang kita belajar, kita boleh belajar. Dia macam ni Ustaz. Jadi, kan? Macam yang Hasan dan Husin menegur orang tua mengambil wudu. Berwudu. Betul. So Hasan tegur Husin, sebenarnya kamu salah tu, padahal mereka lakonkan je. Tetapi orang tua sebelah tu, oh macam tu okey, dia pun secara indirect pun dia, oh okey, aku pun rasa aku salah kot. So dia tak terasa sangat sebab dia ingat si Hasan nak menegur Husin, padahal nak tegur si pakcik tu. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, strategi untuk teguran berhikmah adalah kita kena beri alternatif. Ya, jangan hanya haram, awak tak boleh masuk ke kebun macam ni, awak jangan ucap macam ni. Habis tu saya nak ucap apa? Tengok lelaki ni, dia memberikan saranan, kalau awak masuk kebun, awak kena cakap macam ni. So dia beri alternatif. Awak jangan kata hebatnya kebun saya lebih hebat daripada orang lain. Jangan cakap macam tu. So haram juga, tetapi kena beri alternatif. Dan alternatifnya adalah awak kata Masya Allah la quwata illa billah. Okey, itu yang kedua tuan-tuan. Teguran mesti berhikmah. Okey. Yang ketiga, yang ketiga ini yang sangat menakutkan saya. Iaitulah tanda-tanda materialistik. Ada 3. Tuan-tuan, cuba bulatkan 3 karakter pemilik 2 kebun ini kerana ia boleh jadi karakter kita. Pertama sekali, zalim. Ayat 35. Yang kedua adalah kafir. Ayat 37. Yang ketiga adalah syirik. Ayat 38. Ini tanda-tanda kita sedang berada dalam tipu daya dunia akhir zaman materialistik, dan ia adalah fitnah Dajjal. Dajjal akan bawa kita semua kepada menjadi pemilik 2 kebun. Kaya raya, tetapi ada 3 perangai. Kalau kaya raya tak ada 3 penyakit ini, alhamdulillah. Kita boleh jadi kaya macam Zulkarnain, Allah suka. Tetapi bila kaya raya ada 3 penyakit ini, berwaspada dan tolong vaksinkan segera. Tolong imunkan segera. Tolong bersihkan segera. Zalim, kafir, musyrik. Okey. Kebanyakan kita faham zalim adalah kita kacau kebun orang. Ataupun kita bakar kebun kita sendiri yang ayah mak kita wariskan kepada kita. Tetapi pemilik 2 kebun bukan zalim dengan perbuatan macam tu. Bahkan dia jaga betul dia punya kebun. Tetapi Allah kata dia zalim. Sebab apa? Sebab apa Allah Ta'ala dia kata dia zalim? Sebab dia telah meletakkan usahanya tidak pada tempatnya. Dia meletakkan usahanya sebagai penentu kepada nasib kebun, sedangkan penentu sebenar kepada kebun ini berkembang ataupun merosot bukan dia tetapi Allah. Itu maksud zalim. Jadi kita boleh jadi zalim walaupun tak ganggu orang lain. Iaitulah kita meletakkan kita punya idea, usaha tidak pada tempatnya. Macam mana pada tempatnya? Pada tempatnya adalah awak kena kata idea awak, usaha awak hanya asbab. Awak kena kata insya-Allah. Insya-Allah kalau saya study banyak-banyak, insya-Allah boleh dapat PhD. So kena sebut insya-Allah sebab tidak semestinya awak kumpulkan kayu api, awak cari minyak mancis, awak boleh bakar kayu api berdasarkan peraturan alam. Belum tentu. Kalau Allah tak izinkan. Jadi zalim. Yang kedua adalah kafir. Kafir ni bukan maksudnya anda kata anda tak percaya pada hari kiamat. Kerana pemilik 2 kebun, dia percaya pada hari akhirat. Dia percaya pada hari pembalasan. Sebab dia kata, وَمَا أَظُنُّ سَاعَةَ قَائِمَةً وَلَا إِرُدِتُ إِلَىٰ رَبِّي. Maksudnya, lelaki ni kata, pemilik 2 kebun kata, kalau kiamat berlaku
dan saya dibawa ke akhirat, saya akan dapat kebun yang lebih baik. So ini menunjukkan dia percaya pada hari pembalasan puan Yati. Dia percaya pada syurga neraka. Tetapi apa masalah dia? Kenapa Allah kata dia kafir? Dia kafir sebab dia tidak percaya bahawasanya akhirat itu penuh dengan bahaya. Awak belum tentu lepas di tiang sirat. Awak belum tentu lepas soal siasat di padang mahsyar. Yang awak duk percaya adalah akhirat sentiasa lebih baik daripada kebun-kebun ni. Akhirat sentiasa menggembirakan saya. Awak belajar daripada mana? Ya, akhirat akan memihak kepada awak. Syafaat akan memihak kepada awak. Belum tentu. So awak hanya percaya kepada akhirat dalam version yang awak suka. Awak kufur kepada akhirat dalam version yang sebenar. Iaitulah ia adalah al-qari'ah yang bahaya. Ia adalah al-waqi'ah yang bahaya. Ia adalah az-zalzalah yang bahaya. Ia adalah al-jathiyah yang berbahaya. Dan akhir sekali puan Yati, iaitulah syirik. Dan lelaki ini bukan syirik menyembah berhala. Ini yang saya kata saya takut. Lelaki ini tidak dirakam pun oleh Al-Quran menyembah berhala, asnam ataupun tamathil. Tetapi syirik kerana dia menyembah hawa nafsu. Jadi boleh berlaku tak pada kita ke semua tanda-tanda ni? Jawapannya ya. Walaupun kita kaum muslimin, kita boleh zalim, kita boleh kafir ataupun kufur, dan kita boleh melakukan syirik khafi, syirik yang tak nampak, iaitulah dengan menyembah selain Allah, iaitulah menyembah hawa nafsu. Ya Allah, selamatkan kita semua daripada tanda-tanda fitnah Dajjal ini. Yang keempat, 7 kalimah menghancur kesombongan. Ini yang paling mahal daripada cerita ini, cerita pemilik 2 kebun. Masya Allah la quwwata illa billah. Kata Abdul Rahman Habban Nakah Al-Maidani dalam tafsir beliau, ini 7 kalimah untuk mengelakkan sihir ain daripada orang-orang yang busuk hati, orang-orang yang hasad dengki, orang-orang yang tidak suka dengan perkembangan prestasi kita ataupun kemajuan ekonomi kita, ataupun dengan kenaikan pangkat kita, atau dengan pertambahan pengikut kita, ataupun dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Jadikan 7 kalimah ini pendinding anda daripada sihir ain. Tetapi tidak ke mana juga kalau sekadar baca tanpa penghayatan. Yang penting 7 kalimah ini adalah pada perkataan quwwah. Sekali lagi 7 kalimah itu apa dia? Masya Allahu la quwwata illa billah. Ayat ke-9. Artinya apa? Bila kamu masuk dalam kebun, kamu kena kata segala kekuatan yang ada ke arah kebun ini hebat adalah dari Allah, bukan saya. Saya fakir. Untuk kebun menjadi hebat, anda perlu kepada kuah sains pertanian. Allah yang beri. Untuk kebun menjadi hebat, anda perlu kepada tenaga kerja yang ramai. Kuah dari sudut staf dan human resource, Allah yang beri. Untuk kebun sentiasa tidak rosak walau satu buah, anda perlu kepada perkilangan, ya, dan kaedah petik, kaedah semai, kaedah baja yang nak dikatakan, nak disimpulkan semua kuah-kuah ini hingga kamu dan kebun kamu itu semua datang daripada Allah. So jangan terpedaya dengan asbab. Semuanya adalah musabab daripada Allah. Akhir sekali, tuan-tuan, puan-puan, tanah sebagai peringatan. Apa yang menarik? Pemilik 2 kebun menegur kawannya dengan isu tanah. Kenapa tak isu cahaya angin ke ataupun air? Sebab ni cerita pemilik 2 kebun. Anda nak buat kebun macam mana kalau tidak bermula daripada cari tanah dulu? Bukan cari air dulu. Bukan cari angin dulu. Bukan cari gunung dulu. Kalau nak bina 2 kebun, kena cari tanah dulu. Jadi, pemuda ni nak kata awak daripada tanah. Awak kufur dengan pencipta awak daripada tanah. Soalannya adalah kenapa lelaki penasihat ini kata awak daripada tanah? Tuhan ciptakan awak daripada tanah. Sebab awak lupa asal usul kejadian awak. Awak seolah-olah buat lupa kebun awak yang mewah ni sebenarnya mula daripada kosong. Awak sendiri nampak sebab awak founder kepada industri kebun kat sini. Awak pasti tidak lupa dulu kawasan ni kosong, tanah kosong. Tak ada orang pijak dan akhirnya awak pijak
dan awak semai benih, awak tanam biji benih sehingga macam-macam tumbuh sekarang. Sekarang ni hebat dah kebun awak, tapi dulu awak takkan tipu diri awak. Dulu ia adalah tanah yang kosong, orang tak singgah, orang tak kenal. Itulah awak dulu. Allah yang mendatangkan hujan, lalu tanah awak berkembang. Allah yang datangkan cahaya, lalu anda punya tanah menghadapi kehidupan. Allah. Tiba-tiba sekarang saya, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Di mana Allah? Masya Allah. So lelaki ini betul-betul berdakwah ya dengan dunia pemilik dua kebun yang mesti bermula daripada mengenal pasti potensi tanah. Jadi itulah yang menarik daripada cerita pemilik dua kebun Puan Yati. Wallahu a'lam. Masya Allah, lelaki tu pun telah sama-sama bawa sampai ke hari ini. Maksudnya bila Ustaz sebutkan satu persatu, itu adalah apa yang lelaki itu sebutkan juga. Ustaz kan, kita sekarang tak ada kebun Ustaz. Ustaz dapat kebun Ustaz, mahal kebun Ustaz. Tapi kita ada tempat kita bekerja, tempat kita belajar. Itu Betul. juga kebun untuk kita sebenarnya, untuk betul Itu adalah tanam pahala dan juga pendapatan kita hari-hari. Jadi kena amalkan jugalah Ustaz kan apa yang dinasihatkan oleh lelaki ini untuk lelaki dua kebun ini. Ustaz, hujung Ustaz, kita simpulkan perkongsian kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Saya nak simpulkan, lelaki tadi bukan menasihat pemilik dua kebun sahaja. Dia sedang nasihat kita. Kisah-kisah Quran bukan kisah sejarah. Ia adalah peringatan untuk kita. Jangan rasa selesa yang kita tidak ada penyakit pemilik dua kebun. Adalah lebih baik kita meletakkan diri kita sebagai sasaran utama teguran daripada Allah kepada kita menerusi lidah pemilik penasihat kepada pemilik dua kebun. Terima kasih Puan Yati. Masya Allah, semuanya milik Allah SWT Ustaz kan, gantung sepenuh-penuhnya pada Allah SWT. Terima kasih banyak Ustaz untuk berkongsi pada hari ini. Bertemu lagi minggu hadapan insyaAllah. Assalamualaikum InsyaAllah. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rekan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islam. يا داري
September ini, nantikan isyarat memanggil dan jadi pemanggil terpantas dalam kuis inspirasi setiap Isnin hingga Jumaat di Radio IKIM. Menangi sebahagian wang tunai atau wang terkumpul sebanyak RM6,000 dengan hanya menjawab soalan pengetahuan am yang mudah. RM100 akan menjadi milik anda bagi setiap jawapan yang betul. Jika tiada pemenang, wang tersebut akan digandakan dalam segmen seterusnya. Dengarkan isyarat memanggil dalam segmen Warna Pagi IKIM dan Destinasi IKIM dan menangi wang tunai hari ini. Maklumat lanjut, terma dan syarat layari laman web www.ikim.my. Saya minat sangat nak jadi jurutera. Tapi kalau jadi pakai IT pun saya suka. Saya pula minat sangat nak jadi chef terkemuka. Tapi dapat jadi breaker fashion pun menarik kan? Apa pun kerjaya idaman anda, persiapkan diri mengikuti tawaran pengajian yang disediakan di Institut Kemahiran Baitul Mal IKB. IKB menawarkan pengajian berkualiti seperti kejuruteraan elektrik, perkhidmatan dan penyajian makanan, rekaan fashion dan pembuatan pakaian, teknologi binaan bangunan dan seni reka grafik komputer. Mohon di www.mawib.gov.my. Pengambilan Januari 2023 kini dibuka. Kos pengajian ditaja sepenuhnya oleh Mawib. IKB, kami datang dengan harapan, kami pulang bawa kejayaan. Tertakluk terma dan syarat. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan penerbit rancangan radio grade B41 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Calon-calon hendaklah warga negara Malaysia, berumur tidak kurang daripada 25 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan, mempunyai ijazah sarjana muda kepujian dengan pengkhususan dalam bidang sebaran am, komunikasi massa, pengajian media atau penyiaran yang diiktiraf oleh IKIM daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang setaraf dengannya, serta mempunyai 2 tahun pengalaman dalam bidang berkenaan. Antara bidang tugas, on air mengikut jadual yang ditetapkan, menerbitkan rancangan yang telah ditetapkan dan membuat liputan dan rakaman luar. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebelum atau pada 24 Oktober 2022. Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih dididik guru-gurunya agar menguasai 7 bahasa sejak kecil lagi. 7 bahasa tersebut ialah Turki, Arab, Parsi, Greek, Serbia, Itali dan Latin. Terdapat juga penulis yang mengatakan bahawa Hebrew ialah antara bahasa yang dikuasai baginda. Penguasaan semua bahasa tersebut membolehkan Sultan Muhammad Al-Fatih berkomunikasi secara langsung dengan rakyatnya. Mereka terdiri daripada pelbagai bangsa, kaum dan agama yang tinggal di lebih 20 buah negara naungan Uthmaniyah di 3 buah benua iaitu Afrika, Asia dan Eropah. Selain komunikasi, penguasaan pelbagai bahasa juga penting bagi Sultan Muhammad Al-Fatih untuk membaca dan memahami karya atau penulisan tentang tamadun, kepemimpinan serta strategi peperangan bangsa-bangsa asing. Keupayaan Sultan Muhammad Al-Fatih untuk menguasai pelbagai bahasa pada usia muda ternyata menjadi teladan terbaik bukan sahaja bagi rakyatnya tetapi juga umat Islam masa kini, terutama golongan muda. Sebahagian besar kesilapan berfikir yang mengakibatkan malapetaka buatan manusia disebabkan oleh pengkotakan ilmu dalam kerangka pendidikan semasa sehingga menghasilkan anggota masyarakat yang tidak berdaya cipta untuk menghasilkan pembaharuan. Sungguh pun cekap dengan teknologi dan berkebolehan secara teknikal, akan tetapi mereka mengalami keserabutan akliyah, rosak dari segi akhlak dan hilang punca dalam menentukan hala tuju kehidupan.
menyedari hubung kait antara cara berfikir betul dengan perlakuan yang benar dan kehidupan yang bermakna. Institut Kefahaman Islam Malaysia bakal menganjurkan kursus Thinking with Wisdom pada 15, 16 dan 17 November 2022. Bertujuan menyampaikan ilmu mengenai hakikat berfikir dan daya imajinasi dan penguasaan cara berfikir bertadabur dan berstrategi sebagai persediaan untuk memimpin dengan baik sesuai buat para pengurus, ahli akademik, pembuat dasar dan pelaksana. Kursus ini mengandungi 6 modul iaitu Man and Mind, The Knowing and Thinking Mind, Logical Mind, Dialectical Mind, Prospective Mind dan Strategic Mind. Jangan lepaskan peluang mendengar perbahasan pakar daripada kalangan sarjana ilmuwan IKIM. Yuran penyertaan adalah sebanyak RM600. Berminat untuk hadir? Sila layari www.ikim.gov.my atau hubungi urus setia di talian 03 6204 6320 atau 321 atau 325. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terus semarak cinta Rasul di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Jazallahu anna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahlu. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat pendengar kerana terus bersama kami memantau siaran 24 jam IKIM 7 hari seminggu. Hari ini hari Jumaat dah. Moga-moga Allah kurniakan kita bukan sekadar keberkatan pada masa, tapi keberkatan juga pada usia dan juga usaha yang kita lakukan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Tadi bersama-sama kita ikuti perkongsian tadabbur berkisah tentang kisah pemuda untuk 2 kebun. Bagaimana sebenarnya untuk kita menghargai, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, satu perkara, dan keduanya betapalah bila kata tentang pemberian Allah SWT itu sendiri, bukannya semuanya segala yang kita perolehi, kita dapat hari ini bukan atas usaha kita sahaja, tapi atas izin daripada Allah SWT. Kita tak ada apa-apa sebenarnya tanpa izin Allah SWT. Jadi kena bersyukur tu, kena letakkan pergantungan kita hanya kepada Allah SWT. Jadi alhamdulillah, perkongsian tadabbur sebentar tadi membuka mata kita sama-sama. Bersama-sama kita belajar tentang kehidupan, dan telah pun kita kongsikan di FB IKIM FM, juga YouTube channel IKIM untuk videonya. Maknanya anda boleh tonton kembali. Anda boleh share juga pada yang lain. Mudah-mudahan sebab daripada anda share itu, anda telah menjadi sebahagian daripada ejen penyebar dakwah juga, insya-Allah. Dan selain daripada tadabbur, program pagi tadi menerusi tarbiyah juga anda boleh ikuti di FB IKIM FM maupun YouTube channel IKIM. Dan kedua-dua program tadi ada siaran ulangannya. Kalau tadabbur, kita ada siaran ulangan pada hujung minggu nanti, hari Ahad pada pukul 6.30 pagi. Manakala tarbiyah pula, kita ada siaran ulangannya pada hari Sabtu pukul 11 malam, insya-Allah. Moga-moga membantu kita dalam menambah elok dan juga meningkatkan kualiti kehidupan kita, insya-Allah. Sebentar lagi kita bakal bersama menerusi berita IKIM jam 12.30 hari, akan bersama dengan rakan tugas di unit berita. Dan selepas itu bakal sama-sama kita ikuti siaran bacaan surah Al-Kahfi ayat 1 hingga ayat 110 hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Moga-moga Allah kurniakan kita cahaya dari Jumaat ini membawa ke Jumaat yang akan datang, insya-Allah. الفتاح من أنبياء الله يا كعبة الأسرار يا منبع الأنوار بالعلم يا مختار أيدت دين من له البرهان وخلقه القرآن ما كانت الأكوان عليك صلى الله يا خير خلق
sempurna. Membawa cahaya hapus semua derita. Teguh taat setia bersambung perjuangannya. Buktikan cinta rindu yang membara dan bersyafaatnya. صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم آل الله.